Baik, kita menggunakan kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Kita sampai pada muka surat yang ke 20. Muka surat apa? Sampai ingat, saya ketinggalan kitab 20 ya. Baik, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan wuduk. Ya, yang wuduk. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan, yaitu membasuh kedua belah tangan sehingga ke siku, ataupun membasuh padar keduanya. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah basuh tangan ini. Allah Ta'ala sebut membasuh daripada tangan sampai kepada siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, daripada tangan sampai ke siku. Ini cara basuh yang paling afdal. Daripada jari turun ke siku, bukan daripada siku ke tangan, bukan daripada siku ke tangan, daripada tangan ini ke siku. Kita buka air paip, kita tadah tangan, kita buat macam tu. Itu yang paling sempurna. Atau kita ambil air dalam kolah masjid, air dalam kolah, kita masukkan tangan, kita celup. Ini cara dia. Ataupun yang macam budak-budak sekolah agama rakyat selalu celup di kolah masjid, gini dia celup dia, goyang. Kan budak-budak ambil wuduk macam itulah, betul lah tu, tak salah tu tak, dia celup aja, wamu dia kendam, sakit dia kendam belah kiri pula, dia gocang, selesai. Basuh kepala, dia kendam kepala dia, basah lenjung tuan-tuan. Cuma kaki je dia tak masuk dalam kolah tu. Kalau kaki masuk juga tak tahu lah tuan-tuan, ini brutal punya ni. Hai, inilah dia budak-budak, nama pun budak-budak. Orang tua pun buat macam itu, tambah budak-budak. Budak-budak ni tuan-tuan, acik suruh basuh kolah masjid, tunggu masa je tuan-tuan. Din, Pian, Zul, Mat, basuh kolah masjid. Yeay. Mereka bukan basuh dulu, mereka mandi dulu, bumbuang, barulah budak. Sebab itu kita nak tackle budak, kena cara budak. Kita tak boleh tackle cara orang tua. Budak stay budak, orang tua stay orang tua, barulah boleh tackle. Ni nak tackle budak stay orang tua, mana mau. Budak stay budak, walaupun demo serban, demo budak lagi, buatlah stay budak. Kamu ni harap serban je, perangai mengalahkan budak, memanglah budak lagi, walaupun demo serban. Tengok tuan-tuan faham, demo macam kita pula dah besar, dewasa, fikiran macam-macam, nama budak, remaja lagi, demo pun tak seronok juga. Ada satu mahat tafiz main bola di Padang, toki kedai dekat Padang tu marah, koma ni apa, ngapai Quran main bola, kata dia. Astaghfirullahalazim. Dia tak tengok di Mekah ni orang main bola pakai jubah, pakai serban tuan-tuan, lagi senang tanduk bola, serban bukannya terasa pun. Sampai tak boleh main bola, demo remaja juga nak main bola, nak berjoging, apa salahnya? Sampai kita ni tak faham langsung, bola ni untuk orang lain, untuk budak hafal Quran tak boleh main bola. Saya masa jadi guru tahfiz tuan-tuan, petang-petang main bola dengan mereka ni. Kadang-kadang jogging satu kampung. Saya dulu ma'at tahfiz Al-Quran Kuala Sekah, mula-mula buka ada 15 orang je belajar. Naik meningkat, masuk dalam kampung, jogging, berdiri baris panjang-panjang, lepas sembahyang subuh pakai pakaian sokan, jogging masuk kampung, semua kampung kenal. Bila jumpa pakcik naik motor, berhenti semua, bagi salam ke pakcik, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Mesra tuan-tuan. Saat lagi sembahyang tarawih, kita tak payah sembahyang kat sekolah, kita sembahyang di masjid, balik pakai torchlight suluh sampai ke sekolah. Seronok tuan-tuan. Budak-budak tahfiz ini, kita mesrakan mereka main bola sekali dengan saya main bola tuan-tuan. Sebab mereka remaja, kita kena buat style remaja. Tapi kalau dengan orang tua, tak bolehlah buat style itu. Orang tua style orang tua pula. Masa saya jadi imam masjid, orang tua saya buat kempen berserban. Hari Khamis malam Jumaat kita melancarkan kempen serban. Saya yakin tuan-tuan haji banyak yang balik haji, ramai balik haji tapi tak pernah balut serban.
Jadi malam besok malam Jumaat kita pakai serban. Semua pakai serban tuan-tuan. Pukul 6 petang datang rumah saya bawa serban. Ustaz, tolong ajar balut. Tak pernah ajar belah balut sejak balik Mekah. Ada yang datang balut tu sebiji macam orang aksiden. Saya kata tu Haji macam kat hospital je tu Haji. Janji balut Ustaz. Ada yang balut 2 ekor, ada yang balut tak ada ekor, ada yang balut straight saja, macam-macam. Mula-mula sekarang serban semua kemas. Saya buat kempen pakai serban. Lepas tu kempen pakai jubah. Lepas pakai serban, minggu depan kita buat kempen pula pakai jubah malam Jumaat. Ustaz yang mengajar macam tu confirm ustaz sekolah rendah. Sungguh contoh cuba perhati, ustaz yang mengajar sekolah rendah, kalau dia mengajar di masjid macam tu juga, tuan-tuan, Islam melarang kita berhasad kita kena sambung pula. Confirm ustaz tu tak sekolah menengah, sekolah rendah. Kan sekolah rendah dia suruh anak murid dia sambung. Anak-anak murid semua hari ni hari apa? Jumaat. Dia terbawa-bawa bila dia mengajar orang tua di masjid. Tuan-tuan, Islam menyuruh kita banyak bersedekah. Kita pun jadi anak murid juga. Dah terbiasa. Allah bisa, Tegal biasa. Macam itulah. Jadi kita pun di Kemensah ni pun kenalah buat kempen. Mula-mula kita buat kempen keseroban dulu. Janganlah semayang pakai t-shirt, singlet aja. Kadang-kadang kita main masjid singlet aja. Menghadap Tuhan singlet ni apa? Pakailah baju kot, tie. Mana abang semayang? Semayang pun kot-kot. Hai, ini mahal ni. Kot ni 400.5. Baju abang ni 200.5. Tie ni saja 150. Abang pakai macam ni sebab abang seronok Allah bagi rezeki. Abang nak pakai untuk ibadat pada Allah. Allahu Akbar. Salah ke? Lagi bagus daripada yang pakai baju pagoda aja. Tok belakang ni berlubang 4 koyak ni. Nak buat apa pakai macam itu? Nikmat Tuhan bagi pakai. Jangan tuan-tuan pakai kepi kenuri kahwin aja. Pakai dalam masjid ni wangi-wangian. Semalam ada berada kita jual minyak wangi tu. Saya beli 5 minyak wangi dia. Pakai minyak wangi. Pasal apa? Allah suruh berwangi-wangian, bukan suruh berbusuk-busukan. Baik, kemudian Abu Hurairah dalam keadaan satu hadis wuduk menceritakan keadaan wuduk Rasulullah. Annahu tawadda'a faghasala wajhahu fa-asbagha al-wudu' thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra' fil adudi thumma al-yusra hatta ashra'a fil adudi. Al-hadis bahwasanya Nabi ketika berwuduk, Nabi membasuh muka, sempurnakan wuduknya. Kemudian Nabi basuh tangan yang kanan sampai ke lengan, kemudian sebelah kiri pula hingga pada lengannya. Jadi bila kita ambil wuduk, pastikan lebih daripada siku kita, naik atas sikit. Jangan suka betul-betul je ikut siku, naik ke atas sikit, supaya kita yakin bahawa siku kita ni basah. Baik, maka jika terpotong setengah yang wajib dibasuh daripada yang kadar yang wajib dibasuh pada tangan, maka wajiblah membasuh sekadar mana yang tinggal. Tuan-tuan kena potong tangan, putus tangan, kerja kilang pasu. Tengah tu buat pasu tu, kawan menyembang, pusing-pusing, pap, dipotongnya pisau dia yang buat pasu bunga tu, putih tangan. Bawa ke hospital tak boleh sambung, lambat, tangan tercampak, tak tahu doktor mana. Orang pergi hantar hospital, tangan tak bawa. Doktor kata cari tangan, cari balik, tahu mana tangan ni. Malam mana nak jumpa. Ada orang yang telinga ni putus, cuping ni putus, bawa ke hospital, doktor kata cari telinga tu balik, kita nak sambung. Malam mana maunya, besok baru jumpa, tersangkut dekat pagar. Sekarang telinga putus, nak buat macam mana? Dia pun bawa tangan, doktor kata tak boleh lah, tangan dia dah kering dah apa semua, tak boleh lah, putihlah tangan. Kalau dia nak ambil wuduk macam mana ustaz? Tangan dia dah kudung, setakat mana yang tinggal, basuhlah yang itu. Okey ustaz, soalan saya ustaz, tangan macam tangan dia yang putus tadi ustaz, tangan tu nak buat macam mana ustaz? Sambung dah tak boleh,
Apa yang nak buat ustaz? Tanamlah. Macam tanam tu ustaz kena kapan tak? Kena mandi tak tangan tu? Nak mandi pun niat apa? Saja aku mandikan tangan ini kerana Allah Ta'ala. Nak semayang nak pakai niat apa? Saja aku semayang atas ini tangan 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Tak payah mandi, tak payah basuh, tak payah kapan, tanam saja. Kenapa ustaz? Pasal orang yang masih hidup. Tuan punya tangan ada ke hospital, yang kamu nak mandi tangan dia buat apa? Mandi mayat kalau orang mati. Kalau orang hidup nak mandi apa? Ada orang tanya tu, kalau tangan dia putus ustaz, apa nak buat tangan dia? Tanamlah. Nak kena pergi kubur ke ustaz? Tak payah, tanam belakang rumah. Nak kena minta permit ni ustaz? Belum tahu permit. Tanam sajalah. Macam yang di Kedah, kaki dia kena potong, kencing manis, dia tanam dekat sawah bendang. Bila tuan tanah pergi bajak tanah, jumpa tangan, dia pun bawa tangan tu kepada polis. Ni kaki dera ke kaki apa ni? Polis pun buat pemeriksaan. Rupanya kaki Cina kencing manis, ditanam dekat bendang. Ada tuan-tuan, ditanam sajalah. Tu yang datang Bangla pada rumah saya, dia bawa tangan kawan dia. Ustaz, ini tangan kawan kita sudah putus, apa mau membuat? Kawan masih hidup enggak? Sekarang ada hospital lah. Ini tangan apa buat? Tanam saja. Mau mandi ke ustaz? Tak payah mandi, hang tanam sudah. Mau tanam kubur ke mana-mana ustaz? Mana-mana pun tak apa, jangan hang buat sup sudah. Okey ustaz, tu kalau putus tangan. Kalau macam dia putih kepala, apa nak buat ustaz? Atau kalau putih kepala, orang dia hidup lagi ke? Matilah kamu sambung kepala dia, mayanglah mayat. Macam cerita seniman apa, Alibaba Bujang Lapuk, dijahit sana, jahit sini, cantum sana, mandilah mayat dia. Boleh tak ustaz kita mandikan kepala dia saja? Mayat dia tak ada ustaz, udah hancur tu, tak tahu, tinggal kepala je. Mandikan kepala je. Tadi ustaz kata tangan tak payah mandi, sekarang kepala kena mandi pula, sebab dia dah mati. Tangan putus tadi, tuan dia masih hidup. Kepala putus, mana ada tuan hidup? Mesti mati, mandi pula, pasal dah mati. Tapi ustaz, ada orang putih kepala, hidup je ustaz. Merapu, kamu gila, mesti mati lah, mana ada hidup, dah putih kepala. Baik, sabda Nabi lagi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Barang yang aku suruh akan kamu dengannya, maka hendaklah kamu buat dengan seberapa daya yang boleh. Bila Allah suruh buat, bila Nabi suruh buat, setakat mana daya boleh buat. Semayang tu Nabi suruh buat. Semayang ni agama suruh buat sampai mana kau mampu. Ustaz, saya ni ustaz, baju saya ni kena najis ustaz. Najis apa? Taib ustaz. Seluar saya pun taib. Betul? Saya jalan di Lebuh Raya, kereta pula rosak. Semayang subuh, dah masuk waktu, kereta rosak. Tahan kereta semua tak berhenti. Saya nak semayang subuh macam mana? Baju najis, seluar pun najis. Dalam kereta saya tak ada kain spare, apa pun tak ada ustaz. Jadi macam mana saya nak semayang? Bolehkah saya semayang di rumah? Saya qada ustaz. Nak semayang pun baju semua najis, kena taib. Pasal apa kena taib? Entahlah, bas ekspres tu gamaknya ada orang berak dalam bas tu, dia lepaskan taib, kena habis ustaz. Jadi macam mana nak basuh? Tak boleh ustaz. Macam mana saya nak semayang? Buka baju, buka seluar, pinggir seluar dalam. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh apa? Jangan angguk, jangan geleng. Boleh tak boleh? Buang baju yang kena najis, buang seluar yang kena najis, pakai seluar dalam saja. Allahu Akbar. Allahumma hdini fi man hadait. Boleh tak? Lebuh Raya ni tak ada siapa nak berhenti. Baju tak bawa, plastik tak bawa, paper tak bawa.
Kalau ada paper, bolehlah kita buang seluar, kita ambil paper, kita balut buatkan pelekat. Bolehlah semayang pakai spender saja. Dah tak ada pakaian lain. Pakaian ni najis, tak sah semayang. Ustaz, saya sanggup Ustaz, biar bernajis pun tak apa, semayang juga daripada pakai spender Ustaz. Hukum dia kena pakai yang tu. Buang najis, pakailah. Ustaz, itu kalau pakai spender. Kalau dia buka baju seluar, spender tak pakai macam mana Ustaz? Dia jenis veteran ni Ustaz. Orang veteran mana suka pakai spender Ustaz? Tak ada spender pun tuan-tuan semayang lah. Allahu Akbar. Telanjang lah semayang tuan-tuan. Orang nak buat sebelah tengok. Apa yang orang tua dia semayang tepi jalan ni? Yang mana cekak dia ambil handphone, tengok tunjuk ambil gambar tu. Dia bubuhlah internet, keluar gambar kita tuan-tuan. Tapi hukum ni kena semayang walaupun telanjang. Semayang tak boleh tinggal. Sebab tu Nabi sebut tadi, fa'tu minhum mastata'tum. Kamu datangkan apa yang aku suruh buat. Kamu buat apa yang aku suruh buat. Ikut kadar mana yang kamu mampu. Macam tuan-tuan terbakar dekat hospital. Tuan-tuan duduk dalam wad terbakar, mana boleh pakai seluar. Tuan-tuan makan nasi lemak tepi jalan, sarapan pagi, ngak makan, lori tangki datang. Rempuh tuan-tuan, driver mengantuk. Terbakar habis. Yang selamatnya sepinggan nasi lemak tuan-tuan itu lah, tak terbakar. Tuan-tuan ni habis terbakar ni, bulu kening terbakar, bulu mata terbakar, rambut tak ada, semua terbakar. Mata je putih. Mana boleh pakai baju? Duduk di hospital, seluar tak boleh pakai, menong. Duduk dalam kelambu, relax. Bila tuan-tuan tengok lama-lama dia marah, kita tengok dia. Apa dia tengok dia marah. Kita ziarah orang sebelah tu, jiran kita terbakar masa bakar sampah, kita tengok dia sekali. Dia tengok kita, dia marah. Tengok orang sakit, dia sensitif tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duduk tengok sangat. Ini tengok bising, asal tengok bising, lagi dia marah. Dia nak semayang macam mana? Tak ada baju, tak ada seluar. Dia tarik skrin tu, skrin katil dia tu, hospital dia tu. Allahu Akbar. Tapi Ustaz, dia nak ambil wuduk apa Ustaz? Air tak boleh kena. Kalau kena pun doktor yang cuci boleh lah buat. Tapi saya tak boleh. Tayamum pun tak boleh Ustaz. Tak ada tayamum, tak ada wuduk, hang semayang lah. Ni mastata' tu. Tak ada baju Ustaz. Bukankah rukun syarat sah semayang menutup aurat? Menutup aurat jika keadaan biasa. Ni keadaan yang tak biasa, luar biasa. Setakat kemampuan kamu. Mastata' tu. Ni yang saya sebut pada tuan-tuan semalam. Kalau kita faham agama ni, senang sangat. Kalau betul-betul kita faham tentang agama ni, ya Allah, senangnya. Kita pergi baca telkin orang mati. Baca telkin. Tengah duk baca, hal ata'ala al-insani 'ainun minal mumbang. Kilat bunyi. Nak guru, nak hujan tu imam. Rasanya Ustaz. Disambung lagi, hal ata'ala al-insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Duk baca lagi, tak baca telkin lagi. Tengah baca telkin tu, ya Ihsan bin Jainal, hujan turun bumbang. Semua makan dah tunggu. Kitab Yasin tu pun cair dah kena hujan. Siapa suruh baca? Baliklah hujan-hujan, bla 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 hujan. Dah lah balik. Ni dah baca juga. Apabila datang malaikat mereka duduk menggigis. Siapa suruh? Benda harus. Balik je lah. Tok Imam tak ada baca telkin. Tok Imam, hujan, nanti saya demam. Siapa sudah? Kamu dah lah bagi sepinggan gula aja. Sepinggan gula, sepinggan beras. Mana boleh beli ubat, kata dia. Boleh. Sebab baru ni saya pergi ziarah kubur, orang baca telkin. Tengah duk baca telkin, duk baca ayat insan tu, hujan. Tak ada yang berhenti. Menung baca tuan. Saya lari dulu kata menung. Tak hampa lah. Sebab itu talqin tu bukannya wajib. Harus nak baca. Kalau keadaan sempurna. Kalau keadaan tak sempurna, teringgallah balik. Hujan lebat. Isteri dia tak faham, dia nak baca juga. Lepas tu seminggu tu imam demam. Lepas seminggu, orang pula baca talqin untuk imam. Islam ni mudah. Subuhlah kita kuliah subuh.
kuliah maghrib. Malam ni ada kuliah ke Ustaz? Tak ada. Oh, tak ada. Kita sembahyang. Allah, sembahyang maghrib habis. Astaghfirullahalazim. Tak ada kuliah. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian subhanallah walhamdulillah. Kemudian doa 15 minit. Silakan, tak ada kuliah. Daripada menyembang baik zikir lepas sembahyang. Tapi sekarang ni ada kuliah. 20 minit zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Bila nak start kuliah ni? Akhirnya kuliah dapat sikit, zikir dapat banyak. Lebih baik lepas-lepas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, al-fatihah, auzubillahi minasyaitanir rajim, alhamdulillahirabbil alamin, jemput pada ustaz menyampaikan kuliah. Kan senang. Inilah yang dipanggil sebagai baca. Berfikir, aku lepas ni ada kuliah, tak payahlah baca panjang-panjang, nanti orang tunggu-tunggu pula, benda ni wajib. Inilah yang dipanggil sebagai baca. Tapi setengah waktu imam dia taklah baca punya. Ya, dia tak kira la ilaha illallah wa la syarika lahu 10 kali. Allahumma anta salam wa minka salam 5 minit. Al-Fatihah. Syahidallahu annahu la syahidallahu pula dah. Ya Allah. Kan ada kuliah ni, potonglah. Terus doa, jalan. Setengahnya semayang 10 minit, wirid setengah jam. Ni yang kita kena ubah. Balik-balik. Kalau tak ada apa program, wiridlah panjang-panjang. Sekarang ada program, mesti baca mah. Ini taklah baca punya. Serupalah penceramah pun, janganlah panjang-panjang sangat macam Ustaz Kazim semalam sampai pukul 10. Lama benar ustaz tu. Ini pun taklah baca punya. Orang nak balik tengok Gusti lapar dia tu. Tu ayat tu tuan-tuan kena baca. Saya main sebulan sekali je sini. Takkan setengah jam ceramah. Mana cik? Dah lah sebulan sekali datang. Takkan ceramah sejam je. Mana boleh 2 jam lah baru betul. Ini pun kena baca lah. Jangan tuan-tuan kata saya tak baca pula. Apa ini ustaz pun taklah baca. Pukul 10 malam baru. Hei payah tu. Saya mengajar baru ni ada rakaman radio. Ceramah baru ni kuliah maghrib, radio rakam tafsir. Radio rakam. Radio kata ustaz kalau boleh buat 1.5 jam. Sebab kita nak siarkan ceramah ustaz di radio 3 hari. 1/2 jam, 1/2 jam, 1/2 jam. Boleh ustaz? Insya-Allah. Saya pun start pukul 8 habis 9:30. 1 jam setengah kuliah maghrib. Dia nak semayang maghrib tu imam, nak semayang isyak tu imam datang. Lama ya ustaz. Lama dah untuk 3 hari punya siaran. Tak ada lah, lama boring nunggu tu. Astaghfirullahalazim. Itu tu imam tu tuan-tuan. Ni pun imam taklah baca punya. 1.5 jam dia rasa lama kuliah. Bukannya teruk. Tuan-tuan 1.5 jam tuan-tuan teruk ke dengar ceramah? Mana? Yang teruk apa? Penceramah. Tuan-tuan relax. 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 Teruk apa? Yang serius dia teruk ke? Yang dapat dinding lagi relax. Yang dapat aircon lagi relax. Yang teruk apa? Penceramah 2 jam nak bercakap tanpa henti tuan-tuan. Ingat senang ke nak kontrol 2 jam? Agak-agak jemu, pergi turun sekejap, ambil wuduk, naik balik. Tak apa. Penceramah mana ada? Tuan-tuan duduk sekejap, nak ke tanah sekejap ni. Mana ada tuan-tuan? Dia nahan ceramah walaupun nak terkencing. Tu yang kebanyakan penceramah, semua penyakit batu karang. Mana boleh dia berhenti? Tuan-tuan kejap nak terkucing ni. Tak ada tuan-tuan. Ini yang kita kena faham. Tapi antara 2 orang ni, penceramah dan pendengar, dua-dua kena duduk 2 jam. Mana yang teruk? Tuan-tuan kata saya teruk cakap 2 jam tanpa henti. Tak. Tuan-tuan lagi teruk pada saya. Ingat senang ke nak datang? Nak datang duduk mengaji 2 jam, duduk sila pula, bangun tak boleh, bangkit tak boleh, bercakap tak boleh, garu tak boleh, semua tak boleh.
tinggal anak, tinggal isteri. Tuan-tuan lagi hebat pada saya. Saya memang kerja saya pun dakwah. Lepas ni dakwah sana pula. Tapi tuan-tuan bukan pendakwah pun. Tuan-tuan sanggup datang, sanggup tutup klinik datang tu, kira hebat kan? Klinik pun tutup. Pasal apa? Kuliah Ustaz Kazim. Saya bukan ada klinik nak tutup. Tuan-tuan sanggup tutup restoran. Hari Sabtu saya tutup Ustaz, pasal nak pergi kuliah Ustaz. Ada orang macam tu. Ada orang datang pada Shah Alam, ada orang datang pada Kuala Selangor semata-mata nak dengar kuliah je. Yang datang ceramah kita semalam, tuan-tuan kan kenal pun. Ada yang datang pada Seremban, tuan-tuan. Johor datang pasal nak dengar kuliah. Johor nun, bukan dapat satu sen pun di sini. Tu lagi keluar, minyak lagi keluar. Saya datang mengajar tuan-tuan, orang bagi duit minyak, upah saya mengajar apa saya dapat. Tapi tuan-tuan tinggalkan Johor Baru, tinggalkan Seremban, tinggalkan Nilai semata-mata nak bagi kuliah. Apa yang tuan-tuan dapat? Apa dapat wang? Tak dapat. Tapi tuan-tuan dapat pahala. Maknanya tuan-tuan lagi dahsyat pada saya. Di situ yang kita nampak, tuan-tuan. Memang saya boleh bercakap 2 jam, tapi itu kerja saya. Tiap-tiap hari bercakap 2 jam tak terasa apa dah, tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan jarang-jarang boleh tunggu 2 jam, tuan-tuan boleh tunggu, hebat. Ini syukur pada Allah. Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Sabda Nabi SAW, ma la yudrak kulluhu la yudraku ba'duh. Ini hadis. Nabi kata apa? Benda yang tak boleh kamu buat semua, kamu tak boleh buat semua, kulluh. Janganlah kamu tinggal semua. Setengah mungkin jangan kamu tinggal. Kalau kamu tak boleh buat semua, jangan kamu tinggal semua. Saya Ustaz datang ke Mensah tu, saya tak boleh ikut kuliah Ustaz belah siang Sabtu Ustaz, saya kerja, tapi malam saya ikut. Baguslah. Itu yang kita nak. Kalau tak boleh ikut semua, ikut sikit pun jadilah. Janganlah tak ikut semua. Ustaz datang ke Mensah sekali sebulan ke Ustaz? Ya. Ke Mensah tu tempat saya Ustaz. Rumah saya sebelah surau Ustaz. Oh ya ke? Tapi saya tak boleh ikut lah Ustaz. Oh, kuliah malam tak ada? Tak ada, saya kerja. Subuh AU4 pun tak ada Ustaz. Kamu sembahyang di mana? AU3. Oh gitu. Kuliah duha pun tak ada Ustaz. Saya maklum sajalah Ustaz. Hari Sabtu lah kadang-kadang bawa anak-anak cuti kan, ke lagun, ke main, ke apa semua kan, tak sempat. Ada tinggal terus lah. Yang ni yang Nabi tak suka. Takkan dalam 4 hari, 4 projek ni, 4 siaran ni, takkan kamu tak boleh ikut walaupun satu. Kalau tak boleh ikut maghrib, ikut subuh. Tak boleh ikut subuh, ikut duha. Takkan 3 waktu tak boleh ikut. Bohong sangat. Saya boleh ikut maghrib Ustaz, tapi lewat sikit. Sebab saya habis ofis pun pukul 7, pukul 8.30 pun saya sampai. Tak apalah, pukul 9 dapat lagi. Ini langsung tinggal ni. Nabi marah. Nabi tak suka. Tak dapat semua, ambil sikit pun jadilah. Itu kaedah kita. Jangan tinggal terus, jangan buang terus. Yang ni yang kita tak mau ya pada tuan-tuan. Baik, kemudian, dan wajib membasuh bulu-bulu yang ada pada tangan daripada luar hingga ke dalamnya, sekalipun bulu yang tebal, kerana jarang berlaku. Tuan-tuan ni orang panggil tu awang bulu. Bulu lengan penuh. Bulu dada ni ya Allah. Jangan duk bangga sangat tuan-tuan bulu banyak. Nak ambil wuduk tu, kena rata kan tu. Kita ni pula bila bulu lengan tak ada, kita duk rasa pondan. Tak pondan tuan-tuan. So kurang-kurangnya senang ambil wuduk, mandi hadap besar pun senang. Bayangkan bulu lengan ni banyak ya Allah. Bulu dada banyak, duk kena lak ni tuan-tuan. Nak kena bagi semua bulu di badan kena. Oh, jangan duk bangga tuan-tuan. Tapi orang banyak bulu ni senang, dia panas. Kalau setakat duduk di Everest ke apa tu, relax, bulu tebal. Tak payah pakai pakaian bulu lah. Itu kelebihan orang bulu pula. Dia sentiasa panas. Isteri dia pun seronok pegang dia, pasal dapat kepanasan haba. Orang yang tak ada bulu banyak pun bagus juga. Senang mandi wuduk, senang mandi hadap besar, senang ambil wuduk. Masing-masing ada kelebihan masing-masing.
Tu untungnya tuan-tuan. Apa yang Allah jadikan pada kita, semua untung pada kita untuk kebaikan. Tuan-tuan menikah, ada anak, untung, dapat pahala banyak, pasal bela anak. Tuan-tuan menikah, tak ada anak pun untung, senang, tak ada dosa, gagal bela anak. Nampak tak? Tuan-tuan menikah, untung, pahala berlipat kali ganda. Tuan-tuan tak menikah sampai mati pun untung, sekurang-kurangnya tak ada dosa, gagal mendidik isteri. Tuan-tuan anak yatim, bapak mati umur 5 tahun, alhamdulillah, dosa dengan bapak tak ada. Tuan-tuan ni sampai bapak mati, tuan-tuan masih hidup, untung juga, tuan-tuan boleh dapat pahala bela bapak. Semuanya untung. Jangan anak yatim kata, saya nasib malang ustaz, bapak saya mati, saya tak ada buat dapat pahala. Kamu tak ada dosa dengan bapak, untung kamu. Untung tuan-tuan. Apa kedudukan kita, semua untung. Sian kamu dapat anak cacat, alhamdulillah, anak cacat saya tak ada dosa, garanti ahli syurga, saya bela ahli syurga, untung saya. Jangan hina anak cacat. Apalah sebab mak beranakkan kamu cacat pula, nyusah tamak aja. Tak ada susah tuan-tuan, dia ahli syurga. Kita sekarang sedang bagi makan ahli syurga, kita sekarang sedang basuh berak ahli syurga. Di hari kiamat dia mengadu pada Allah, Tuhan, mak saya inilah yang basuh berak saya, bapak saya inilah yang suap nestum pada saya, bapak saya inilah yang pakaikan pampers pada saya, Tuhan, ampunkanlah bapak saya Tuhan, dia tak ada merungut pun masa bela saya. Syurga kita tuan-tuan. Habis tu ustaz, rugilah ustaz, anak-anak saya semua tak cacat ustaz. Lah, kita kan dah bela anak kita elok-elok, dia dah semayang, dia dah mengaji, dia dah kahwin, dia bela anak dia pula elok-elok. Dia bela anak dia elok-elok sebab kita bela. Dia beramal semayang elok-elok sebab kita ajar. Pahala kita dapat. Pahala dia semayang, kita dapat. Ini kelebihan, masing-masing kelebihan. Jangan kata Islam ni tak adil. Jangan kata Islam tak adil. Islam sayang tuan-tuan. Semua Islam Allah sayang. Macam orang perempuan, Allah sayang. Sebab itu Allah bagi cuti. Dalam sebulan cuti, tak payah semayang, cuti 7 hari dalam sebulan, rehat, Yahoo, tak payah semayang. Dah lah tak payah semayang, tak payah qada. Nama dia uzur, haid, datang bulan. Allah sayang. Sebab apa Allah bagi bulan uzur? Sebab orang perempuan semayang susah. Anak telekung, kain telekung, mak telekung, baju telekung, seluar dalam, kain dalam, stokin, ya Allah. Sebab tu orang perempuan bila nak semayang satu beg kain telekung je. Sebab susah nak semayang. Tu yang tak bawa beg tertinggal di rumah, tak semayang. Tak semayang makcik. Orang turun bas semayang, makcik tak semayang makcik. Kain telekung tertinggal. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak semayang. Kalaulah orang perempuan tak cuti, letih. Kalau Allah pun bagi cuti dekat orang perempuan, kenapa bapak-bapak tak bagi cuti kat isteri? Masak setiap hari, cuma bagi cuti. Pah, hari ni hari Sabtu Ahad, pah tak payah masak, pah cuti, abang masak. Ambil topi chef, ambil apron, tuan-tuan pakai. Pak nak masak apa, bagi tahu kat abang. Masaklah apa yang abang suka. Pak nak tidur, nanti pukul 12 abang kejutkan Pak. Okey, masaklah. Roncang-roncang, telur goreng satu, sawi satu. Pak, makanan dah siap. Bagi dia rehat. Kalau Allah pun bagi rehat, kenapa kita tak bagi rehat pada isteri kita? Allah sayang kat orang perempuan, Allah bagi uzur. Jangan anggap haid tu malu pada perempuan. Tak malu, tanda Allah sayang. Habis tu ustaz, macam makcik ni ustaz, Allah tak ada sayang ke ustaz? Kenapa makcik? Yelah, makcik dah tak ada haid, kena semayang tiap hari dah ustaz. Tu pun Allah sayang. Kalaulah makcik umur 69 ada haid, boleh mengandung makcik. Kalau makcik mengandung kan payah. 69 nak panjat hospital kan payah. Jantung kecil manis, darah tinggi, mengandung pula menung doktor.
Sebab itu Allah bagi stop. Haid dah tak ada. Bila tak ada haid, tak ada mengandung. Allah sayang juga. Kalau lah umur makcik 74 pergi cek doktor, tak susah hati. Nurse kata kat makcik, makcik bagilah orang lain pula makcik. Tiap-tiap tahun makcik je. Dia nak beranak pun susah. Dah tua, tenaga dah tak ada. Sebab itu Allah sayang, Allah berhentikan haid. Oh, baru saya faham. Macam kami ustaz, orang lelaki-lelaki, Allah tak sayang ustaz. Haid tak pernah datang ustaz. Pasal Allah sayang lah. Kalau semua lelaki-lelaki pun haid, siapa nak jadi imam? Siapa nak buat kerja agama? Sebab tu Allah tak bagi haid pada lelaki-lelaki. Orang sembahyang, lelaki-lelaki duduk di bawah. Ha ustaz, tak jadi imam? Uzur. Naik bulu rumah ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak pelik ke? Ustaz tak sembahyang ustaz? Uzur. Sehati tuan-tuan. Tengah-tengah baca khutbah turun, makmum tanya, apa ya ustaz? Usah. Tadi tak ada pula dah kena turun. Dengan janggut lebat, jambang penuh. Sambil turun tangga duduk maki di bawah. Tadi tak ada, patut besok tak ada nyawe pula. Tension gambarnya. Hai. Kalau lah laki-laki uzur tuan-tuan, maknanya dia mengandung. Kalau isteri mengandung, suami mengandung, siapa nak jaga anak? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau laki-laki mengandung? Ustaz Zuhir mana? Dia kan bersalin. Tuan-tuan pergi ziarah Ustaz Zuhir, udah pakai tocam. Kunyit bedak sejuk sini. Mai orang kampung duk menungku. Sebab itu Allah tak bagi. Masing-masing buat kerja ikut kemampuan masing-masing. Dan kata dia lagi, membasuh kuku-kuku walaupun panjang. Basahkan sampai di bawah kuku-kuku. Masukkan air kalau kuku panjang. Kalau kuku pendek tak apa. Ni kuku panjang. Ada kita ni yang simpan 1-2 kuku untuk korek telinga. Agak-agak kalau tak nak susah, potong. Bagi kuku kita cantik, elok-elok. Tak payah susah-susah dah. Tapi dah kuku nak bela juga kuku panjang, pastikan kena air. Dan tangan yang lebih, yang tumbuh di tengah tempat-tempat yang lapang, seperti anak jari yang lebih. Ni anak jari yang lebih, ada satu pula terkulai satu. Yang ni pun. Ataupun daging yang lebih, sama ada melampaui daripada yang aslinya ataupun tiada kerana jatuh nama tangan. Jari lebih ke, daging lebih ke, pun kena basuh juga sebab dia berada pada tangan. Ada orang yang jari dia 6. Jari ni 6 pun ada juga. Ada yang jari tumbuh satu pula yang kecil. Yang kecil terjuntai itu pun kena juga dibasuh. Sebab dia termasuk dalam bidang tangan. Dan yang keempat, menyapu setengah kepala, iaitu menyapu sebahagian daripada kepala, bukan rambut, kepala. Sebab itu kalau kita kata rambut, orang yang tak ada rambut macam mana? Dia botak, apa yang dia nak sapu? Sebab itu tidak menyapu rambut, menyapu kepala. Sapu rambut, air turun ke kepala, sah. Yang tak sah, sapu rambut, air tak kena kulit kepala, yang tu tak sah. Seperti orang perempuan, rambutnya panjang, mayang mengurai, putri Santubong lagi, panjang, bersikat rambut. Bila dia ambil wuduk, dia basuh rambut yang di sini. Buat apa tu mak? Ambil wuduk, itu wuduk, airnya turun ke bawah, airnya tak turun ke kepala, maka tak sah. Ataupun dia sanggurkan rambut dia, dia sanggur, dia tocangkan sanggur, dia ambil paku sebatang, dia cocok di sini. Bila dia ambil wuduk, dia basuh sanggur dia. Basuh sanggur pun tak sah. Mesti basuh rambut yang berada di kulit kepala, turun ke kepala, itu yang sah. Masaha binasitihi wa ala imamatihi, iaitu telah menyapu akan ubun-ubunnya dan atas serbannya.
Nun tu tak ada tu, serban tu. Imamah, serban. Bubuhkan nun, serbannya. Lagi baca sarapnya pula. Apa ke benda? Sarap tu serban. Baik. Maka jika ditanya orang, kalau membasuh seseorang kulit muka dan ditinggalkan bulu-bulu yang ada di muka, ataupun sebaliknya, nescaya tiada memadai, maka adakah dalam masalah ini masalah menyapu kepala macam tu juga? Ustaz, macam kita ambil, kita basuh muka, macam misai kita ni tebal, misai kita tebal, ataupun misai kita nipis, yang bawah misai yang nipis ni pun kena wuduk Ustaz kan? Ya. Macam janggut Ustaz tu nipis Ustaz kan? Ya. Bawah janggut Ustaz tu kena tak basuh muka air Ustaz? Wajib kena, pasal nipis. Okey, soalan saya, kalau dia basuh rambut, kena tak Ustaz sampai di kulit kepala tu Ustaz, ataupun memadai rambut je saja Ustaz? Jawapannya bahawa tiap-tiap bulu rambut, tiap-tiap rambut dan kulit itu adalah mengikut akan apa yang dinamakan pada kebiasaannya. Kalau misal muka, kalau janggut dagu, maka dia dikategorikan sebagai muka. Kerana kepala itu ialah nama bagi barang yang dikepalakan dan di sebelah atasnya. Dan muka pula ialah barang yang dilakukan dengannya untuk berhadapan, dan iaitu berlakulah atas bulu dan kulitnya sekali. Yakni hukum membasuh muka hendaklah dibasuh semua sekali, manakala hukum menyapu kepala berpadalah, cukuplah menyapu rambut atau kulit yang ada dalam lingkungan kepala pun sudah dikira sah. Sebab itu kalau tuan-tuan nak ambil wuduk, tuan-tuan basuh tepi ni saja, sah. Ambil wuduk sapu tepi ni, kena ada kulit kepala? Kena, sah. Ataupun tuan-tuan ambil wuduk sapu di bahagian belakang ni saja, sah. Tak ada jadi masalah apa. Yang tak sah hanya ialah tuan-tuan sapu rambut yang tak kena ke kepala, rambut tocang tadi, yang tu tak sah. Jadi tuan-tuan boleh ambil air, sapu keseluruhan rambut, sapu keseluruhan kepala, sah. Macam budak-budak sekolah agama rakyat ambil wuduk, dijelumnya kepala tu, boleh. Ataupun tuan-tuan ambil sikit, tuan-tuan calit saja di sini, kena bahagian kulit kepala, hukumnya adalah sah. Bagi setengah orang yang tak nak buka serban, dia tarik macam itu, dia sapu sini, dia buh serban balik, tak jadi apa masalah. Janji sampai ke kulit kepala. Dan memadailah membasuh setengah kepala dengan diletakkan tangan di atasnya dengan tiada bergerak, sah. Tuan-tuan ambil air daripada paip, tuan-tuan letak macam ni. Tak payah tenyik Ustaz, tak payah. Tak payah gosok Ustaz, letak pun boleh Ustaz, boleh. Tapi jangan letak atas kepiah sudah lah, buka kepiah ni tak rambut. Dan kerana hasil maksudnya dengan sampai basuh kepadanya. Dan kalau dicukur kepala selepas daripada disapu, tiadalah berkehendak diulang lagi menyapunya. Lepas-lepas dia ambil wuduk, dia pergi masjid. Dia ambil wuduk, dia nak sembahyang Jumaat, pukul 11.30 dia pergi masjid. Sampai setengah jalan, dia tengok kedai gunting rambut tak ada orang. Oh, dia kata cantik, aku pun nak gunting rambut. Dia terus pergi gunting rambut, botak kepala dia. Nak kena ulang balik Ustaz sembahyang dia, tak payah, sebab tadi dah sah dah, walaupun dia membotakkan kepala dia. Baik, yang kelima, yang terakhir, membasuh kedua belah kaki. Baik, iaitu membasuh kedua belah kaki sampai buku lali mata kaki, ataupun sekadar keduanya jika tiada ada kaki. Oh, sudah. Ada orang yang semayang, kaki dia tinggal di tepi tu, dia main semayang sini, kaki duduk sana, sebab kaki palsu duduk tepi tu. Kaki palsu pun main mengaji tuan-tuan. Bila dia nak pergi ke kaki palsu, dia lompat, dia duduk, dia pasang balik. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni tengok pelik tuan-tuan, orang yang macam tu kaki palsu boleh main mengaji, kita yang kaki sihat tak boleh main mengaji. Kadang-kadang pelik lah tuan-tuan manusia ni. Tapi nak kata apa, itulah hidayah, itulah kata pilihan Tuhan. Ada orang yang telinga dia sihat tak nak main kuliah, orang pekak boleh main kuliah. Apa Ustaz? Pekak tak dengar, tapi mari
Ni Teluk Intan baru ni. Umur dia 86 tuan-tuan. Tua lah. Tak dengar dah sekarang. Kena duduk sebelah saya ni. Dia kata, Ustaz, saya kena duduk sebelah Ustaz. Kenapa Haji? Tak dengar. Saya nak tengok mulut Ustaz, baru saya faham. Duduk jauh-jauh pakai sunyi. Dia cakap dengan saya punya kuat. Orang semua kat tengok. Dia tak dengar. Orang tak dengar, memang cakap kuat. Apa? Duduklah dekat-dekat. Apa? Duduk dekat pun tak apa. Tak dengar juga. Duduk dekat pun tak apa. Betul. Bila kita cakap kena slow pula. Tu berhadapan dengan orang tak dengar. Umur 80 lebih. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia badan tegap, sihat. Gigi ni tak ada rongak. Satu pun tak gugur tuan-tuan. Gigi ni sihat. Susun rapat. Gigi palsu. Memang rapat elok tuan-tuan. Subhanallah ya. Tak apa rahsia dia, wallahu a'lam. Baik, kemudian. Dan iaitu kedua tulang yang timbul daripada kedua pihak ketika menceraikan betih dengan kaki. Tu dia. Tulang yang timbul. Cuba tuan-tuan tengok, ada tulang yang timbul antara betih dengan kaki, ada? Ada Abang Haji, tulang timbul. Tu. Tu nampak tak tu? Tu tulang timbul tu. Cuba tuan-tuan apa kaki tuan-tuan, ada tulang timbul tu. Tu dia lah tu, tulang hak timbul tu dia. Mata kaki tu kena basuh lah tu. Bukan timbul tulang tu terkeluar nampak putih, bukan. Tu skru lah tu. Kita sebut skru lah. Tu dia tu, kena sampai tang situ basahnya. Kalau tang situ, tang skru yang terkeluar tu tak basah wuduk, masa basuh kaki, tak sahlah wuduk kita. Baik, maka tiap-tiap sebelah kaki itu satu buku lali. Dua-dua buku lali kena. Ghasala Abu Hurairah radhiyallahu anhu rijlahu al-yamna hatta ashra'a fi as-saq. Thumma ghasala rijlahu yusra hatta ashra'a fi as-saq. Thumma qala hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, telah membasuh Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan kakinya yang sebelah kanan sehingga sampai ke betis. Kemudian membasuh ia akan kakinya yang kiri sehingga masuk pada betisnya juga. Kemudian berkata Abu Hurairah, beginilah aku melihat Rasulullah mengambil wuduk sampai masuk bahagian betis. Bukan basuh sampai betis, bukan, masuk sampai betis. Maknanya atas daripada buku lali. Cara Nabi membasuh kaki, termasuklah di bawah tapak kaki tuan-tuan itu. Jangan tak kena. Nabi sebut dua benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Yang pertama, basuh air kencing tak sempurna. Yang kedua, tapak kaki. Tapak kaki yang melekuk tu, tak kena air. Itulah punca wuduk kita tidak sah. Bila wuduk tidak sah, semayang tak sah. Bila semayang tak sah, semua ibadat pun tidak sah. Habis. Yang keenam, tertib. Yang keenam, tertib. Habis anggota-anggota ataupun syarat-syarat wuduk. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk sunat wuduk. Baik, ada apa masalah? Ada soalan? Tak ada ya? Baik, saya rasa sekadar itu saja. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon mendatangkan padamu Tuhan yang maha gagah lagi yang maha perkasa. Kekalkanlah dan istiqamahkanlah hati kami dalam menuntut ilmu pengetahuan.
Berikanlah kekuatan dan rezeki kepada kami untuk kami menyambung pengajian kami. Mudah-mudahan pengajian yang kami ikuti ini memberikan kebaikan, menambahkan ilmu kepada kami dan memberikan manfaat kepada kami di hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha gagah lagi maha perkasa, kami bermohon padamu ya Allah, terangkanlah hati kami, terangkanlah hati isteri-isteri kami, terangkanlah hati anak-anak kami. Mudah-mudahan mereka dapat mengikuti pengajian dengan baik, seterusnya memberikan amalan dan membuat amalan untuk bekalan di hari kiamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See